tengok masalah. Dia kata sabar yang tersebut kepujiannya di dalam Quran. Dia nak bawa main ayat Quran yang cerita tentang puji syarak terhadap orang yang ada sifat sabar ni. Sesungguhnya telah disifatkan Allah Ta'ala akan orang-orang yang sabar itu dengan beberapa sifat yang besar. So kita tengok tu panjang ni tuan-tuan. Dia cerita orang sabar, Tuhan sebut dalam Quran, Allah bagi apa. Dan sebab tu kita tengok dalam Quran, satu-satunya sifat yang ada dalam Quran, satu-satunya sifat yang kita kena ada, yang Tuhan sebut dikapit dengan sembahyang, iaitu sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Kita tengok ayat Quran. Dan mintalah tolong, minta pada Allah dengan ada dua sifat. Satu, kuat sabar. Yang kedua, banyak sembahyang. Tentu ada problem rumah tangga, problem tempat kerja, anak-anak tak mau dengar cakap. Ini formula Quran. Wasta'inu, minta tolong, bis sabri, dengan sabar, wassalah, dan banyak sembahyang. Sabar ni Tuhan letak dia dengan sembahyang. Dan nak sembahyang pun kena sabar. Sebab tu ujian mai, sabar dulu, kemudian sembahyang, cari Allah. Ditimpa bala dan musibah, sabar itu kemuncak kepada kebaikan, kemudian sembahyang. Baik, dia nak main beberapa sifat besar yang berkaitan sabar. Dan disebutnya akan sabar itu dalam Quran lebih daripada 70 tempat. Tu rajin duk tengok dalam Quran, lebih daripada 70 tempat. Dan riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal bahawasanya telah disebutkan Allah akan sabar itu dalam Quran lebih kurang 90 tempat. Imam Ahmad kira, dia kata 90 tempat, dia kata. Dan disambungkan dia, Tuhan akan kebanyakan darjatnya dan segala kebajikannya kepada sabar. Dan kita tengok ayat Quran, bila mai ayat tentang sabar, Tuhan akan kait dengan darjat, dengan kebaikan. Dan dijadikannya darjat itu dan segala kebajikan itu buah faedah baginya, yakni bagi sabar dan natijahnya. Dan iaitu dalam Quran ada 7 bagi seperti yang akan datang ini kenyataannya. Tuan-tuan, start pada masalah 61 sampailah 67, itu dia bawa mai 7 natijah terhadap sabar. Baik, kita tengok satu-satu. Dia kata masalah sabar itu menjadikan imam muttaqin. Nak jadi pemimpin, nak jadi imam, nak jadi apa semua, nombor 1 sabar. Imam tu bukan imam biasa, imam muttaqin. Kalau pemimpin, pemimpin yang ada taqwa. Sabar itu menjadikan satu orang itu imam muttaqin dan mencapai amanah dalam agama. Baik, kata Imam Az-Zabidi, selalu saya ulang ni, dalam kitab kita ni specialnya Syekh Idris Al-Marbawi, dia banyak bawa mai yang ni, syarah kepada Ihya Ulumuddin ni, Imam Az-Zabidi Al-Hanafi, bermazhab Hanafi. Dalam kitab dia Ithaf As-Sadah, sebab tu dalam kitab dia tulis kata Az-Zabidi dalam Ithaf As-Sadah, bahwasanya telah dijadikan Allah bagi orang-orang yang sabar itu imam-imam bagi orang yang takutkan kufur dan maksiat. Dan disertakannya sabar itu dengan yakin, dan bahwasanya dengan sabar dan yakin itu mencapai amanah dalam agama. Maka firman Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang yang mengatakannya, wa ja'alna minhum a'immah, imam. A'immah tu imam. Yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maksud dia, dan telah kami jadikan daripada mereka itu imam-imam yang menunjuk mereka itu dengan pekerjaan kami, tak kala sabar mereka itu. Tuan-tuan tengok, Allah gunakan perkataan sabar kepada a'immah, imam, pemimpin. Dan adalah mereka itu yakin dengan segala ayat kami. Tuan-tuan, di kalangan para nabi pun paling tinggi sabar dan keazaman dipanggil apa? Ulul azmi. Rasul ulul azmi maksud dia para nabi yang memiliki sabar dan keazaman yang tinggi. Lagi berat ujian, lagi special dia ni di sisi Allah. Itu maksud dia. Lepas tu tuan-tuan, kita tengok dengan mata kepala orang yang Tuhan uji, kita kesian dekat dia.
Betul, sebagai manusia kita kesian kepada orang yang kalau Tuhan uji berat-berat pada dia. Tapi tuan-tuan percayalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak akan beban satu orang melainkan hak dia mampu tanggung. Sebab tu Tuhan uji dia. Kita Tuhan tak uji. Tuhan tak uji macam Tuhan uji dia. Kerana apa? Kerana kalau kita duduk tempat dia, Tuhan tahu kita tak boleh. Tapi sebagai manusia kita simpati, kita kesian dekat dia. Tapi tuan-tuan tahu, semakin banyak ujian Allah pada satu orang, itu tanda Tuhan sayang kat dia. Pasal apa? Pasal para Nabi, daripada 25 Rasul, 5 dipanggil ulul azmi. Salah satu yang paling tinggi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi starting ujian bukan keluar mai ke dunia, dalam perut mak lagi. Tu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ujian start besar dah, kira okey lah, boleh serve hidup, boleh dah nak cari makan, boleh dah macam-macam. Tu pun kita duk rasa berat dah. Nabi diuji dalam kandungan, tak lahir lagi dalam kandungan dah, lahir mai uji lagi. Ujian dekat Nabi ni tak putus. Pasal apa Tuhan uji? Kerana apa? Kerana ini manusia yang istimewa di sisi aku. Kerana itu aku uji. Tuhan bila uji, dia mau hamba tu rapat dengan dia. Hamba rapat dengan dia, itu tanda dia istimewa. Kita Tuhan tak uji, kadang-kadang kita jauh pada Allah, tak teringat. Sekali kena faham kata, baru kita nanti teringat, ambil semayang, mula nak baca Quran. Itu tanda Tuhan sayang. Baik. Maka sebab tu dia dalam Umayyah, dia kata apa? Dalam Quran pun disebut waja'alna minhum, dan kami jadikan daripada mereka itu a'immatan. A'immah maksudnya imam-imam, ketua-ketua, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang menunjuk mereka itu dengan pekerjaan kami, tak kala sabar mereka itu, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan depa sangat yakin dengan ayat Quran kami. Saya selalu bawa kisah sahabat-sahabat yang Tuhan uji dia. Kita baca cerita Jabir bin Abdullah. Kita baca cerita Mus'ab ibn Umair. Kita baca cerita Abu Ubaidah Al-Jarrah. Saya ingat saya pernah cerita di sini, tazkirah Ramadan tu, bila tak ingat. Abu Ubaidah Al-Jarrah masuk Islam, Tuhan uji dia dengan ujian yang paling besar. Apa dia tuan-tuan? Dia terpaksa pancung pak dia sendiri dalam perang. Siapa anak yang boleh berhadapan situasi itu? Dalam perang, pak dia kan, yang nama Abdullah ni, dipanggil Abu Ubaidah Al-Jarrah, Amir nama dia. Dalam perang, aku boleh berhadapan dengan orang lain, tapi bukan pak aku. Tapi pak dia memusuhi Islam yang ada dekat dia. So pak dia duk cari dia dalam perang. Dia pergi ke sini, pak dia ligan dia. Dia lari ke kanan, pak dia ligan dia. Dia lari pergi kiri, pak dia ligan dia. Aku tak mau jumpa pak aku. Seolah-olah dia nak habaq, kata, ayah pergi cari orang lain. Ayah nak lawan dengan Sayyidina Umar ke apa, ayah pergi lawan, tapi ayah jangan lawan dengan saya. Tak, pak dia nak main depan dia juga. Tak kesudah dia, yang kata Abu Ubaidah ni, pedang dia itu sudah pancung pak dia. Nabi nak tenangkan Abu Ubaidah. Nabi tahu psikologi sahabat. Siapa tak rasa terbeban, tangan ini pak duk bela kita daripada kecil, duk cari makan kat kita, mungkin mandikan kita, mungkin duk dukung kita. Siapa tak sayang pak kita tuan-tuan? Tapi kerana kufur yang ada dekat dia, Nabi faham Abu Ubaidah duk melengung. Nabi kata apa? Abu Ubaidah Al-Jarrah ini, dia bukanlah bunuh pak dia, tapi dia bunuh kekufuran yang ada kat pak dia. Itu sahabat Nabi. Ujian dia berat. Kita baca cerita Mus'ab ibn Umair, sama, terbuang daripada keluarga. Kerana apa? Kerana Islam. So tuan-tuan, sahabat-sahabat yang Allah Ta'ala uji, tuan tengok, walaupun status dia hamba abdi, kalau Allah uji dia, darjat dia naik. Sahabat yang buta mata dia tuan-tuan, kalau dibanding dengan sahabat yang kanan kepada Nabi, yang mungkin diangkat sebagai panglima perang, sebagai sahabat-sahabat yang banyak rawi hadis dan sebagainya, tapi walaupun buta mata dia, tapi kerana Allah uji,
Abdullah bin Ummi Maktum akhirnya Tuhan bagi syahid di zaman Umar, jadi khalifah Islam. Siapa dia? Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta mata, muazzin Nabi. Ni yang kata sahabat. Siapa pun kita baca sejarah-sejarah yang diuji dengan kesabaran yang tinggi, maqam dia Tuhan angkat tinggi. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, sabar menjadikan imam muttaqin dan mencapai amanah dalam agama. Baik, masalah dia kata yang kedua. Sabar itu disempurnakan Allah atasnya kalimah al-husna. Dengan sabar Allah sempurnakan dengan kalimah al-husna. Kata Az-Zabidi bahawasanya disempurnakan Allah atas segala orang yang sabar itu kalimah al-husna di dalam agama. Maka telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru, dan telah sempurna kalimah Tuhanmu yang baik atas anak pinak Israel dengan apa yang telah disabarkan oleh mereka itu. Bani Israel, Tuhan sebut atas kesabaran mereka diuji dengan apa? Dengan apa nama Firaun, dengan kekejaman dia, dengan macam-macam ujian, mereka boleh sabar ikut Nabi, ikut Nabi Musa alaihissalam, ikut para Nabi Allah ni, mereka boleh sabar. Tuhan kata apa? Disempurnakan kalimah al-husna ke atas Bani Israel kerana mereka sabar. Baik, itu masalah dia kata. Sabar itu balahnya sebaik-baik balasan. Sebagaimana kata Zabidi, wajib balas bagi segala orang yang sabar itu dengan sebaik amal mereka itu, kerana telah firman Allah Subhanahu wa taala, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang sabar Tuhan nak balas dengan yang paling baik, dan demi sesungguhnya dibalas akan orang-orang yang sabar itu akan pahalanya dengan sebaik-baik barang yang ada mereka itu mengamalkannya. Tuan-tuan ingat lagi tragedi MH17 kan? Satu berita yang kita dok baca yang terbaru apa dia? Waris ni pampasan tu semua dia buat apa? Buat surau. Surau ke masjid? Surau. Orang ambil gambar daripada atas, tengok siap dah. Waktu kena ujian, pastilah keluarga dia terasa apa? Beban besar. Orang yang disayang tak sampai, mati entah pergi ke mana, jasad tak boleh dihimpunkan semua, hancur berkecai, apa semua ni. Tapi tuan-tuan tengok, kita tak tahu tu yang kita hikmah di sebalik kesabaran tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita ni pun tuan-tuan, Tuhan nak takdir mati lagi pun tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi. Memang dari segi kita tengok orang yang ditimpa ujian ni berat, seberat-berat ujian, mati meletup, mati jatuh, tak tahulah macam-macam tuan-tuan. Ni satu benda yang menginsafkan kita. Kalau Allah nak lorong kita ni, nak dapat kebaikan, dia tinggalkan atas muka bumi ni waris-waris anak-anak kita, cucu-cucu kita yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang teringat nak buat baik kat kita. So tahun 2019 kita baca berita ni tuan-tuan, insaf kita. Berapa tahun dulu sahabat ni dia diuji dengan matinya entah ke mana jasad dia, tapi semua orang doa kebaikan untuk orang yang ditimpa musibah ni. Hari ni Tuhan tunjuk anak-anak waris hak ditinggalkan buat kebaikan pada dia. Semua pampasan hak dapat kami tak mau ambil, kami nak buat surau. Berapa juta pun kami bagi. Tuan-tuan, mana nak dapat tuan-tuan? Kita ni duk doa hak itulah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, duk doa. Kita pun doa harap isu anak-anak cucu kita, waris-waris kita, dia tak kabur mata dengan 2-3 juta tu. Tapi susah nak dapat. Tapi kalau Tuhan bagi sebesar-besar nikmat. Kalau kita tuan-tuan, pampasan kau berapa juta, bagi-bagi nak pinak beradik ada ni pun dapat sakan-sakan lagi seorang-seorang kat 300-400 ribu. Tak ketak tangan ke tuan-tuan? Oi, dia kata dia buat surau apa sampai berjuta-juta, bagi sejuta sudahlah, lagi 3-4 juta kita balas lah kat kita. Bedalah seorang sikit. Tuhan boleh bulatkan hati tu. Apa nak buat? Tuhan boleh bulatkan hati untuk
Semua waris ni pergi buat kebaikan kat kita. Sebesar-besar nikmat. Hak ni kita dah baca ni. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tu dunia Tuhan tunjuk. Orang hak sabar ni Tuhan balas dengan ganjaran yang dia pun tak sangka nak dapat banyak tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.